Ibarat janji tinggal janji. Apa yang diharapkan kini agar masalah mereka dapat diselesaikan dengan segera. Dan jangan kerana krisis dalaman rakyat yang menjadi mangsa. Jangan ke mana-mana, kami berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Kawasan ini dikatakan kawasan hitam. Kampung mereka sukar menerima bekalan gara-gara tekanan. 3 bulan terakhir ini menjadi lebih tertekan. Sesuatu perlu dilakukan. Bersama Muhammad Samsul Ishak di Kampung SC Ulu Gali Raub Pahang dalam Black Spot. Saksikan. Saya rasa ini ada satu masalah yang agak seriuslah bagi kita. Hampir sebulan langsung tiada bekalan air. Terpaksa menunggu jam 3 hingga 5 pagi untuk mendapatkan bekalan. Kadangkala air yang diterima pula kecil dan berbau. Apalagi yang boleh dicoretkan bagi menggambarkan penderitaan yang dialami oleh lebih 30 buah keluarga di Kampung SC Ulu Gali di daerah Raub, Pahang Darul Makmur. Masalah bekalan air bersih di daerah Raub memang kritikal. Ada penduduk yang mendakwa bahawa masalah ini telah berlarutan hampir 8 tahun. Masalah tekanan air yang rendah serta kualiti air yang agak teruk adalah isu utama yang dibangkitkan. Kini 30 buah keluarga yang paling kerap berhadapan dengan masalah air ini tidak dapat bersabar lagi. Bekalan air ini yang saya tahunya, yang saya sedarnya sejak tahun 2006 lagi. Mula-mula kita dapat air bekalan daripada air Kuala-Keloi itu pun walaupun dia ada masalah, tapi kita bekalan air ke kawasan ni tak ada masalah. Bekalan daripada Kelau kita mula dah. Buat permulaannya okey lah. Lepas tu dia beransur sikit-sikit dengan keputusan dia punya bekalan tu. Saya terpaksa menggunakan enjin air sendiri untuk menarik air daripada sungai. Itu pun tidak boleh untuk digunakan sepenuhnya untuk kegunaan mandi mana. Cuma kita gunakan untuk membasuh-basuh itu je. Mengikut statistik, daerah Raub umumnya mencatatkan kadar penutupan loji air yang paling ketara. 19 dari 36 kali bagi seluruh negeri Pahang adalah dari daerah Raub sahaja. Itu bagi bulan September. Manakala pada Oktober pula, daripada 39 laporan yang dibuat, 20 daripadanya adalah loji dari daerah emas ini yang direkodkan. Manakala bagi penduduk di Kampung SC Ulu Gali pula, masalah mereka telah pun dilabel sebagai black spot atau kawasan hitam, sekaligus merupakan antara kawasan yang paling bermasalah. Penduduk di Kampung SC Ulu Gali ini, sebenarnya kami di pinggir bandar. Kami cuma hanya 8 km daripada Bandar Raub. Tapi macam seolah-olah kami ni macam terlalu jauh. Air tak sampai, tangki rosak, tangki lama, tangki kotor. Itu tentang air yang tak ada. Belum lagi yang pihak paip hantar air. Yang pihak paip hantar air ni sebenarnya saya sendiri pun tertanya-tanya. Pencemaran ke tidak? Air memang bermasalah. Memang berkeladap. Memang kami terima air. Kalau kita tengok di rumah ni sendiri pun, saya fikir dah hampir sebulan. Ada tangki pun, tangki tak naik. Inilah masalah kami orang kampung. Puan Robiah binti Mat Isa, 63 tahun, yang tinggal bersama 5 ahli keluarganya yang lain, sudah tidak mampu lagi mencari alternatif bagi melepaskan diri dari kesulitan tersebut. Bangun seawal jam 3 atau 4 pagi adalah waktu rutinnya bangun untuk menadah air. Jika ada lebihan, dapatlah dia membasuh pakaian seadanya. Jika tidak, terpaksa pula dia meminta bantuan anaknya untuk mencuci pakaian tersebut di Bandar Raub pula. Malam datang kan, kita orang tunggulah kalau satu malam tu. Tunggu. Kalau macam kain pukul 4 dan 4 pagi bangun macam kain. Biasa. Nanti cucu nak bagi nak sekolah semua tu. Tak ada air dululah. Itu dia orang hantar air itulah kan. Kadang kita cakap telefon dia kata boleh hantar. Tapi tunggu-tunggu tak ada. Datang lagi telefon sekali dia kata yalah besok ada kata dia. Tak ada 3 hari lah dik. Berapa lama lah ini beli air kat kedai, beli nasi kat kedai sampai tak ada air terus. Ada beli air juga? Dah tu, nak minum. Beli air masih ada tu simpan 3 botol. Kalau tak mandi, break kadang 1 hari tak mandi. Memang tak mandi nak cakap. Tak ada air, macam mana kan? Inisiatif pihak pengurusan air Pahang Berhad, PAIP, dalam menyediakan 8 buah tangki air buat kegunaan penduduk amatlah dihargai.
Namun sekali-sekala masalah dalam pengagihannya pula yang memeningkan kepala para penerimanya. Ini adalah salah sebuah daripada 8 buah tangki keseluruhannya yang dibekalkan oleh pengurusan air Pahang Berhad untuk penduduk kampung ini. Jika dahulu penduduk mendakwa mereka akan menghantar bekalan air setiap 2 hari sekali, namun kebelakangan ini ia menjadi lebih kritikal di mana mereka sehingga satu tahap terpaksa menghubungi pihak yang terbabit untuk mereka menghantar bekalan air ke kampung ini. Dan pada waktu itu sudah pastilah tangki di rumah mereka sudah kekosongan dan ia menambahkan lagi penderitaan penduduk yang ingin menggunakan air untuk kegunaan aktiviti seharian mereka. Inilah baru 2014. Tepat dia. Teruk sangat. Sebab tu anak telefon dengan mu dia hantar lah. Lepas tu ni pula 2 hari. Tak ada hari juga. 2 hari tak ada. Tak ada. Tapi dia telefon semalam. Dah telefon pun dia hantar hari. Semalam juga lah dia hantar? Semalam. Tidak dulu. Memang dia hantar kata rumah orang kan. Dia hantar baik. Ini kita kena telefon pun ada hari. Tidak tak ada. Minta biarlah ada selalu hari. Sebab macam dah umur ni. Nak kata ada hari nak ceduk. Ni. Daripada dulu ni sakit bang. Ceduk air. Boleh lantar. Nak penuh tuang. 3 bulan terakhir yang penuh kritikal bermula September 2014 begitu menggusarkan para penduduk kampung ini. Hasil pertemuan bersama Encik Abdul Latif, mereka mengesyorkan satu tindakan perlu diambil bagi menzahirkan kesulitan mereka serta meminta tindakan segera pihak berwajib untuk sekurang-kurangnya meringankan bebanan yang dihadapi. Hasil dari pertemuan itu, satu sesi dialog diaturkan dan mereka pastinya merasa gembira kerana niat mereka itu disambut baik dengan penuh rasa tanggungjawab dengan kehadiran individu penting ini ke kampung mereka. Kehadiran Tuan Pegawai Daerah Raub, Datuk Haji Khairul Anwar bin Mahmud, Pengurus Pengurusan Air Pahang Berhad Daerah Raub, Azri Abdul Aziz bersama beberapa pegawai polis bagi tujuan keselamatan memudahkan lagi matlamat pertemuan itu dianjurkan. Pada saya, masalah air ni pihak-pihak telah meletakkan dia sebagai bad spot lah kat sini. Mana satu pihak akan memberi perhatian lah khusus tempat ini supaya masalah air di penduduk sini dapat air yang sepatutnya lah mereka dapatlah tempat lain. Sebenarnya masalah air ni bukan di sini saja. Tempat lain pun sama juga lah. Kita telah bentuk satu jawatankuasa lah, ad hoc komiti lah yang menaungi pejabatan yang boleh memberi bantuan dan maklumat. Sebab dengan kekurangan air yang tinggi, pihak pipe tak boleh nak proses air itu. Dan pipe pula pasal merefer kepada jabatan lain untuk untuk memproses air itu. Dan setiap kali untuk proses air itu, pihak difahamkan akan mengambil sampel lah. Sampel tu diuji kekurangan dia dan tidak boleh suka hati untuk mengepam air ke proses air tu. Sebenarnya masalah penduduk ni kita tahu dan kita cuba atasilah. Saya berharap penduduk bersabarlah kerana masalah ni kerajaan tahu dan kita pihak-pihak sendiri pun akan mengatasilah baik mungkin lah. Manakala bagi Encik Azri pula, beliau telah pun menyuarakan pelan tindakan jangka pendek serta jangka panjang pihak pengurusan bagi memuaskan hati setiap penduduk yang hadir. Ya, dia kawasan punca utamanya ialah dari segi bila kawasan yang tinggi dan juga dari segi kapasiti penduduk yang sudah taman-taman perumahan di kawasan tersebut telah banyak. Maybe kestabilan air itu maybe tak berapa sempurna lah. Hanya di kawasan Kampung Esi saja. Hanya terdapat kawasan-kawasan macam di kawasan hujung lah. Contohnya kalau maksudnya di kawasan sini dia ambil daripada loji air Sungai Kelau. So kawasan hujungnya di Kampung Esi dan kawasan tinggi. So maybe itu kita tetapkan kawasan black spot lah. Segi jaga pendek itu kita akan buat pemasangan booster inline. So kita harap dengan adanya booster pump ni penduduk di sini akan dapat bekalan seperti biasa lah. Perancangan untuk naik taraf ini diteliti bagi memenuhi permintaan bekalan air bersih yang meningkat setiap tahun. Kita akan melibatkan loji Sungai Keloi. Kita sekarang ni kita pun telah dari segi pembinaan dalam 10%.
pembinaan. Maybe kita ujung tahun 2000 awal bulan 2016 akan siap. So kita akan agihkan loji Keloi itu ke kawasan Kabul lah. Dan kita akan buat perbandingan sepadan di loji Kelau dengan loji Keloi. Baik, kawasan-kawasan yang terlibat. Okey, saya harap penduduk di sini bersabarlah. So kita harap, kita janji, maksudnya dari segi pembinaan rumah PAM tu akan dibuat segera. So kini dalam pembinaan tu dalam jangka masa sebulan je lah. Nak buat dari segi sistem, dan bila dah siap booster tersebut, keadaan akan stabil balik semula lah. Perjumpaan dengan orang PAIP, Tuan DO sendiri, apa mungkin maklum balas yang dapat pada pertemuan tu? Itulah saya harap maklum balas yang dapat tu macam mana adanya air hari ni kan. Adakah orang kampung berpuas hati dengan penjelasan? Saya rasa buat setakat ni apa yang dijelaskan oleh Tuan DO dengan pihak PAIP tu untuk hari ni mungkin puas hati lah. Tapi kalau besok, lusa tak ada air tu, saya tak berapa nak pastilah kan. Harapan saya itulah semoga air yang ada hari ni akan berterusan sampai ke besok seterusnya lah, supaya kami penduduk sini tak ada itulah pandangnya kan. Sebab kami di sini pun kalau ada sungai boleh juga ambil air sungai, tapi langsung tak ada kan. Jadi itulah masalahnya. Apapun, semoga ianya membawa petanda positif kepada kekusutan masalah bekalan air yang dialami lebih 30 penduduk kampung SC Ulu Gali ini terutamanya, serta 9,500 penduduk di daerah Raub ini umumnya. Muhammad Samsul Ishak, Titik Sentuhan terus bertindak. Diharapkan pertemuan langsung kedua-dua pihak dapat meleraikan kekusutan mengenai isu bekalan air yang melanda sejak sekian lama. Semoga segala perancangan yang diambil membuahkan hasil yang terbaik. Dan seperti biasa, jika anda punyai sebarang permasalahan atau aduan, bolehlah menghubungi kami di talian yang tertera di kaca TV anda ataupun ke Facebook kami di Titik Sentuhan TV1. Dan kini penonton Titik Sentuhan terus bertindak, boleh menonton kami secara langsung melalui telefon pintar anda dengan muat turun aplikasi RTM Mobile. Dan bagi yang terlepas menonton siaran kami pada malam ini, anda jangan risau kerana anda boleh menonton kami kembali di myclick.rtm.gov.my. Jangan lupa untuk terus menonton Nasional 8 sebentar saja lagi. Kami dengar, kami kupas dan kami paparkan terus kepada anda. Untuk itu, salam hormat daripada saya, Aisyah Rashid, dan kita jumpa lagi. Selamat malam.